أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk kelas pada hari ini, kita akan belajar tentang fadilat menepati janji. Sila buka muka surat 29. Muka surat 29, buku teks akhlak. Pada minggu yang lepas, kita sudah pun belajar tentang dalil menepati janji, iaitu satu daripada Al-Quran dan yang kedua daripada hadis. Jadi pada hari ini kita akan sambung belajar tentang fadilat menepati janji. Baik, fadilat tu apa? Fadilat itu adalah benda-benda yang baik ataupun kebaikan yang kita dapat kalau kita menepati janji. Baik, yang pertama, diridai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah tentulah macam ustaz biasa bagi tahu, setiap perkara yang baik fadilatnya mesti mendapat redha Allah dan juga Rasulullah. Tajuk apa sekalipun, yang pertama mesti dapat redha Allah dan juga mendapat redha Rasulullah. Baik, yang kedua, disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru. Kenapa? Kerana sudah tentulah kita akan suka orang yang menepati janji. Kita tak suka berkawan dengan orang yang suka mungkiri janji. Jadi orang yang sentiasa menepati janji, bila dia berjanji dia tunaikan. Contoh, dia berhutang, lalu dia berjanji nak bayar esok, dan esok dia betul-betul bayar. Jadi sudah tentu kawannya suka dengan kawan macam tu, orang yang menepati janji. Ibu bapa pun akan suka kepada anak yang menepati janji, dan begitu juga guru akan suka dapat anak murid yang menepati janji. Baik, yang ketiga, mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana menepati janji ini adalah satu perkara yang baik, dan apabila seseorang itu melakukan kebaikan, maka sudah tentu dia akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat baik, maka kita akan dapat pahala. Jadi mudahlah kalau soalan tanya, apakah fadilat menepati janji? Jadi yang paling mudah kita boleh tulis adalah fadilat menepati janji adalah mendapat ganjaran pahala, sebab menepati janji ini benda yang baik. Baik, yang keempat, baca sama-sama. Mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia. Apa itu hubungan silaturahim? Hubungan silaturahim itu adalah hubungan persaudaraan. Bila seseorang itu menepati janji, maka sudah tentu hubungan kawan dia, ataupun hubungan adik-beradik, ataupun hubungan saudara mara akan menjadi erat, akan menjadi rapat. Kenapa? Kerana sudah tentulah sebab kita suka kepada orang yang menepati janji. Kalaulah kita tak menepati janji, kita berjanji tapi kita mungkiri, hubungan akan menyebabkan hubungan itu menjadi tidak erat. Nanti kawan-kawan bergaduh, adik-beradik bergaduh. Kenapa? Kerana tak menepati janji. Kalau kita menepati janji, hubungan akan menjadi semakin erat. Itu antara fadilatnya. Baik, seterusnya nombor 5.
tergolong dalam kalangan orang yang benar dan bertakwa. Orang yang menepati janji akan masuk dalam kalangan orang yang benar dan bertakwa. Orang yang benar ni orang yang jujur lah. Kenapa? Kerana dia berjanji lalu dia tunaikan janji tersebut. Orang akan percaya dekat dia. Tapi kalau orang yang berjanji tapi tak ditunaikan janji tersebut, makin lama orang akan tak suka dan tak percaya dengan dia. Kerana dia suka bagi janji yang manis. Bagi janji cakap nak buat itu, cakap nak siapkan kerja, cakap nak apa? Nak tolong ini, nak tolong itu, tapi last tak buat pun. Hanya cakap semata-mata. Jadi orang akan anggap dia sebagai orang yang tak jujur, orang yang tak benar. Dan bertakwa. Bertakwa ni apa? Bertakwa ni maknanya takut kepada Allah. Orang yang menepati janji adalah orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Kerana dia takut mendapat kemurkaan Allah. Dia takut mendapat dosa. Siapa-siapa yang berjanji dan tak menepati janji tersebut, maka dia seolah-olah tidak takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa sentiasa menepati janji yang dibuat. Baik, yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita menepati janji, kita akan mendapat keberkatan daripada Allah. Keberkatan ni apa? Keberkatan ini adalah bentuk kebaikan ataupun rahmat daripada Allah. Keberkatan ni dia boleh datang dalam pelbagai cara. Keberkatan boleh datang dalam pelbagai cara. Sama ada kesihatan, umur yang panjang, ataupun rezeki yang berkah. Rezeki duitnya tak banyak, tapi cukup saja. Ataupun masanya tak banyak, tapi cukup untuk siapkan kerja-kerja seharian. Itu antara bentuk keberkatan. Keberkatan ni adalah dia boleh datang dalam pelbagai cara dan dia adalah bentuk rahmat daripada Allah. Ada orang duit banyak tapi tak bahagia. Kenapa? Kerana tidak ada keberkatan, tidak ada rahmat daripada Allah, tidak dapat kasih sayang daripada Allah. Ada orang hidup biasa-biasa saja tapi bahagia. Kenapa? Kerana dalam hidup dia penuh dengan keberkatan. Boleh faham tak? Jadi keberkatan ini datang dalam pelbagai cara, yang mana keberkatan itu adalah rahmah daripada Allah. Siapa yang dapat berkat daripada Allah, maka hidup dia akan bahagia, hidup dia akan senang. Yang dia rasa susah pun jadi senang. Baik. Yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menepati janji, rezekinya akan murah. Rezeki dia akan murah. Mudah dapat rezeki. Rezekinya bertambah. Kenapa? Kerana dia ada sikap menepati janji. Baik. Jadi kelas pada hari ini kita belajar tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tentang 7 fadilat, 7 kebaikan menepati janji. Jadi di rumah tolong baca balik dan hafal, ingatkan dan juga faham. Yang penting kita faham. Tapi subjek akhlak ni taklah susah. Subjek akhlak senang saja. Sebab banyak benda yang berulang. Macam fadilat ni lah. Tajuk lain pun ada diredai Allah. Tajuk lain pun ada mendapat ganjaran pahala. Jadi fadilat ni kebanyakannya
benda yang sama sahaja. Tapi tetap kita perlu faham supaya kita boleh beramal dengan sesuatu perkara yang baik. Jadi Ustaz akhiri kelas kita pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.